Okey, selamat datang ke channel Sarapan Motivasi. Hari ini kita nak bincang pasal masa. Bagaimana nak mengurus masa anda dengan lebih efektif. Kadang-kadang ada yang tak efektif. Guys, kalau kamu nak dengar, silakan. Kalau tak nak dengar, swipe. And ini untuk memberi motivasi anda setiap pagi. Okay? So, kenapa masa itu penting? Guys, kamu tahu tak? Masa tu tak tunggu kita. Selalu orang bagi tahu masa sangat mencemburui kita. Betul? Sebenarnya tidak, guys. Masa tak ada perasaan pun. Masa tak pandai cemburu pun. Kenapa? Masa tetap berjalan, tak kira anda tengah sedih, bergembira, tengah tidur, tengah menari, tengah minum, tengah jalan-jalan, dia tak kisah. Menangis dengan masa, kenapa masa tak cukup, dia tak peduli, dia tetap berjalan ke depan. Pernah tak guys, kamu orang mengenang masa, macam sekarang tahun baru kan, kamu orang mengenang masa, macam how nice, ataupun alangkah baiknya kalau saya dapat ulang balik masa. Macam lagu Judika, andai aku bisa memutar waktu. Ya, dia tidak bisa diputar balik sekalian kawan-kawan. Jadi kita kena ada strategi di tahun baru ni lebih-lebih lagi, bagaimana hendak menguruskan masa kita dengan lebih efektif dan efisien. Okey, nombor satu, ini yang saya sudah belajar daripada pengalaman, dari orang lain, daripada video, daripada podcast yang saya dengar dengan diri sendiri. Sebab setiap tahun saya akan buat refleksi untuk tahun tersebut. Macam tahun 2024, tahun 2023, apakah yang telah saya buat yang tidak berjaya, dan bagaimanakah saya pertama, nomor satu, kita kena tahu energi kita. Tak apa yang saya cakapkan, kita kena faham apa itu energi, dan di mana dan bila energi kita paling tinggi. Setiap kita ada different energy. Ada energi di masa yang berlainan. Macam saya sendiri, energi saya paling fokus buat kerja, tak kira apa saja kerja, buat YouTube ataupun kerja hakiki, adalah pada pukul 8 pagi sehingga pukul 11, di mana energi saya mencanak tinggi. Fikiran saya sangat fokus, saya sangat cergas, semua yang kreatif tu semua keluarlah. Okey, energi saya tinggi pada pukul 8 sampai pukul 11. Kalau lepas tu, lepas makan tengah hari, energi saya akan down. Bagaimana banyak kerja pun saya tetap akan down sebab energi saya sudah hilang. Okey. Jadi yang pertama paling penting adalah energi, ya, tenaga kita. Kamu kena tanya dulu, kamu orang jenis yang tenaga start pukul 8, pukul 7 atau pukul 6 pagi, atau kamu punya energi selepas office hours. Ada orang yang ada tenaga jam 5 ke atas. Fine. Jadi once kamu tahu bila energi kamu, for example, kalau energi kamu pukul 5, bagi contoh energi kamu pukul 8 lah. Kalau energi kamu pukul 8, di situlah kamu tulis dalam kertas, list down kerja-kerja yang kamu hendak buat pada hari itu, and kamu buat yang paling kritikal, yang paling penting. Dia bukan kritikal saja, dia mesti paling penting untuk kamu siapkan hari itu. Kamu letak nombor satu. Kenapa? Sebab time tu lah energi kamu paling tinggi. Kamu boleh jadi sangat kreatif, and kamu juga boleh jadi rajin untuk siapkan benda. Okey? Itu pertama, kena tahu energi kita. Nombor dua, ya, nomor dua, kena bangun ikut jam biologi kamu orang. Pada umur yang 30 ataupun nak 40 ataupun baru ujung-ujung 20, kadang-kadang kamu perasan tak, kamu bangun pagi itu, kamu dah set alarm pukul 7 ataupun 7.30, tapi kamu tidur pukul 10, mungkin pukul 11, paling teruk pukul 12.30 malam. Kamu sentiasa bangun awal daripada alarm yang kamu sudah set. Siapa yang begitu? Boleh komen di bawah. Okey, apa yang kamu patut lakukan? Maksudnya kalau kamu bangun pukul 6.30 daripada alarm yang kamu set, kamu punya biologi clock, orang putih cakap, adalah pukul 6.30 pagi. Di situ kamu kena terus bangun, bangkit, buat apa yang patut, especially regangkan badan, buat exercise sikit, dan teruskan kamu punya hari dari saat itu. Ingat energi kamu tadi, ya. Lepas tu, nombor 3, yang tadi sudah saya sebut, prioritaskan apa yang penting. Mungkin dalam hari itu kamu ada 10 list kerja untuk kamu buat. Kerja rumah kah, kerja di office kah,
ataupun di mana-mana, tapi kamu mesti ada dari 10 tu satu atau dua yang sangat kritikal, sangat important. Itu yang kamu patut lakukan dahulu. Priority ni sangat penting. Ingat guys, kadang-kadang ada benda tu urgent tapi dia tak penting. Pernah tak ada isu macam tu? Dia sangat urgent, mesti disiapkan sekarang juga, tapi dia sebenarnya tak penting. Tapi ada juga benda yang penting tapi dia tak urgent. Benda tu kena ada skill dia. Mungkin saya akan share di video yang lain. So ingat, yang seterusnya adalah teknik Pomodoro. Betul ke saya sebut ya? Tak apa, Pomodoro, nanti saya akan betulkan. Itu adalah teknik di mana kita gunakan masa. Contoh kalau kamu nak buat satu report, okay, kamu nak gunakan satu report, kamu nak siapkan satu kerja ni, dia diperlukan untuk siap sebelum kamu balik office, balik ke rumah. 5 minit kamu set dalam jam kamu, di watch ataupun dekat another phone kamu. Kamu set 5 minit, kamu siapkan kerja tu. Bukan siapkan, kamu buat sedikit demi sedikit. Kamu buat bahagian pertama, mungkin 5 minit kamu tekan. Dalam 5 minit pun kamu kena fokus. Kamu jangan tengok benda lain, kamu jangan tengok Instagram, jangan tengok TikTok, jangan tengok YouTube, jangan tengok Facebook. Fokus 5 minit tu, so masa tu tengah berjalan, masa tu berdetik di sebelah kamu, dan kamu buat report kamu tu, buat apa saja kerja yang kamu patut di dapur ke, whatever it is. Bunyi saja rutun 5 tu, kamu relax. Mungkin nafas, lepas tu start balik jam tu 5 minit. Kalau kamu sudah biasa buat Pomodoro effect itu, dan kamu teruskan ke 10 minit sampai kerja tu siap, dia tak akan berasa guys. Serius ya, kamu boleh try lah. Apa-apa kerja yang kamu buat, kamu simpan minit, lepas tu stop, kamu relax few second lah, seminit paling lama, start balik. Daripada kamu terus start berjam-jam, itu buat motivasi turun, okay? Okay, lepas tu kita ada nombor 5. Kalau kamu rasa kerja tu cepat dibuat, macam 2 minit sahaja, ataupun less daripada 2 minit, macam cuci pinggan. Lepas kamu makan kan, lepas tu kamu cuci pinggan, lepas tu kamu simpan pinggan dekat sinki. And then kebanyakan kita akan simpan saja pinggan tu, keesokan harinya baru kamu cuci. Akan menyusahkan. Sebab cuci pinggan tu tak sampai 2 minit pun kalau kamu seorang ataupun 2 orang. Habis saya makan terus cuci. Tengah masak tu, cuma nak tunggu ayam tu masak ataupun air tu mendidih, boleh cuci apa yang patut, boleh lap apa yang patut, supaya kamu tak perlu buat lagi nanti. So benda tu semua kurang daripada 2 minit. Ingat guys, any kerja yang kurang daripada 2 minit, buat terus. Jangan tunggu sampai brand kamu berfikir buat ke tak, buat ke tak. Tak, jangan tunggu berfikir brand kamu tu, terus buat. Benda ni 2 minit, terus. Benda tu 2 minit, terus buat. Kira 1, 2, 3, boom, terus buat. Okay, ingat, itu satu teknik. And last kali, pasal memasak. Timing untuk memasak ni, pernah tak kamu orang pergi kedai ni sedap ke tak? Kalau kamu rasa dia sedap tapi dia terlalu lama masa menunggu, setengah jam, compare dengan satu kedai lagi, dia masak sedap and cepat, kurang dari 5 minit, siap, tapi dia sedap. Kamu akan cenderung pergi ke sebelah mana? Kamu mesti akan pergi kedai yang sedap dan cepat. Begitulah kita nak buat masa kita guys. Kalau kita balik daripada office, contoh balik dari kerja, sudahlah satu hari, contoh 8 jam, or maybe yang kamu kerja shift 12 jam di office, balik rumah nak masak lagi, and kamu pun tahu, alah, saya masak ni ambil masa sejam, punya lama. Sejam tu lama guys untuk masak tu. Kalau kamu balik rumah pukul 6, kamu buka kasut, buka baju, tukar, pakai tuala, sedia barang masak, dah jam 7 masak, 8:30 baru masak, habis cuci pinggan 9. Lambat guys. Kamu kena belajar setiap hari untuk improve bagaimana untuk cara masak awal, and dalam masa masak tu bagaimana. Contoh, untuk air tu mendidih, daripada tak mendidih ke mendidih, dia ada few minit di sana guys. So minit tu kamu boleh buat benda lain. Preparekan dia punya rempah. Tak perlu buat macam orang yang buat di TV tu, rancangan dia orang akan buat dulu rempah, susun, tak perlu. Contoh kalau kamu nak sup ayam kosong, contoh, start engine tu dulu, terus start stove, ambil dia punya kuali tu, masuk air. Okay, air tu tak terus mendidih. Sementara tunggu dia mendidih, ayam yang kamu dah defrost dari malam tadi, cuci sebentar tunggu air tu mendidih. Lepas tu kamu ada bawang ke, ada, simpan terus dalam air tu. So the moment masa dia sudah mendidih, ayam kamu sudah bersih, kamu sudah siang sikit macam ikan, simpan. Time tunggu dia masak, kamu bersihkan, ready nasi semua yang tadi sudah masak tu. Itulah masa kita kena efektifkan. Dia bukan multitask.
Dia bukan multitask. Dia adalah macam mana kita uruskan masa yang kita ada. Contoh, kamu nak target 15 minit untuk siap masak tu, kamu urus 15 minit tu bagi setiap masa-masa yang kosong. Okey, setiap masa-masa yang kosong untuk buat benda yang boleh membantu